Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, hari ini kita berjumpa lagi pada siri yang ke-68 ya. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan sekalian alam, dan semoga selawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda dan para sahabat yang mengikutinya hingga hari kiamat ya. Hari ini kita pergi kepada satu bab yang saya kira sangat penting untuk kita memahaminya, iaitu dengan tajuk makruh memuji seseorang ya di hadapannya, yang kita khawatirkan ianya akan menjadi mudarat bagi dirinya kerana itu dapat menjadikan dia lupa diri dan sebagainya ya. Dan boleh memuji seseorang yang berhak dipuji bagi yang dipandang aman menerima pujian tersebut ya. Di sini saya kemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, iaitu dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang memuji laki-laki, bahkan berlebih-lebihan dalam memujinya. Maka dari itu beliau berkata, "Kamu telah mencelakakan atau kamu telah mematahkan punggung orang itu." Hadis ini bertaraf muttafaqun alaih ya. Apa yang dapat kita lihat daripada kandungan hadis tersebut adalah haram kita memuji seseorang di hadapannya sekiranya hal itu berpotensi besar menjadikan orang itu lupa diri ya. Sifat seperti inilah yang akan membinasakan agama ya. Hadis seterusnya adalah daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang laki-laki pernah disebut-sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang laki-laki yang memujinya dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Celaka kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu." Beliau mengucapkannya berkali-kali. Jika seseorang di antara kalian terpaksa harus memuji, maka katakanlah, "Aku kira dia begini dan begitu." Apabila dia memang demikian, maka Allah akan memperhitungkannya. Tidak ada seorang pun yang dipastikan suci memenuhi ketentuan Allah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang itu bertaraf muttafaqun alaih ya. Apa yang dapat kita fahami daripada hadis larangan yang kedua ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memuji seseorang itu di hadapannya sekiranya pujian itu akan menjadikan orang itu ya bangga, ujub, memiliki sifat-sifat yang keji akhirnya kerana merasakan dirinya adalah yang terbaik. Ini akan membuatkan dia merasakan sikap ujub ini adalah sesuatu sikap yang sangat hina ya, kerana inilah sikap yang diwarisi oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana yang terjadi kepada iblis yang memiliki sikap ujub apabila dia disuruh Allah untuk melakukan sujud penghormatan terhadap Nabi Adam alaihi salam ya. Jadi sekiranya kita ingin memuji seseorang, maka hendaklah kita menyandarkan perilaku orang yang kita puji itu kepada Allah. Sebab Allah jugalah yang tahu, yang menilai perilaku ataupun usaha seseorang itu ya. Sesungguhnya Allah Maha tahu perihal orang yang kita puji itu ya. Memuji seseorang ianya adalah atas dasar berprasangka baiknya kita kepada dia sahaja ya, bukan dengan cara kita memastikan dan menentukan secara pasti ya. Jadi kita apa saja yang kita puji seseorang itu sebenarnya kita melihat pada zahirnya sahaja kan. Kita tak tahu secara pasti bagaimanakah kehidupan dia di belakang kita, bagaimanakah sebenarnya di dalam hati dia. Itu semua hanya Allah yang Maha mengetahui, apatah lagi perkara yang berkaitan dengan hati seseorang ya.
Jadi larangan memuji seseorang dengan pasti dan menetapkan akhir dari takdir nasib seseorang itu, sehingga sekiranya kita berlebih-lebihan dalam memuji tersebut, akhirnya kita pula yang contohnya mengatakan bahawa inilah calon ahli syurga, ataupun jika kamu ingin melihat kepada ahli syurga, lihatlah kepada si fulan dan si fulan ini, ya. Jadi ini sangat tercela dan kita tidak boleh pada waktu begini ianya menjadi haram untuk kita memuji seseorang itu sehingga berlebih-lebihan, ya. Yang mana perkara ini terjadi pada sebilangan firqah-firqah yang sesat, yang mana mereka terlalu taksub kepada pemimpin-pemimpin mereka sehingga mereka reka cerita, ya, segala bentuk puji-pujian, malah ada yang sampai tahap memaksumkan pemimpin-pemimpin mereka tersebut, ya. Ini seperti yang kita tahu berlaku kepada golongan orang-orang Syiah, ya. Yang mana kita walaupun terdapat hadis-hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memuji secara berterang-terangan di hadapan seseorang itu, tetapi terdapat juga yang mana hadis-hadis yang membolehkan kita untuk memuji seseorang, ya. Yang mana bila bertembungnya hadis larangan dan hadis yang membolehkannya, maka para ulama berkata pemahaman hadis-hadis itu dapat dipadukan sebagaimana dua perkara ini, ya, dua syarat ini, iaitu adanya sekiranya orang yang kita puji merupakan orang yang beriman, yang ada keyakinan dengan sempurna, jiwanya adalah jiwa yang terlatih, yang tidak mudah riak dan sebagainya, dan seseorang itu mempunyai makrifat, ilmu agama yang sempurna sehingga dia tidak mudah terfitnah atau terpedaya dengan pujian itu, ya. Serta tidak mudah dimainkan oleh hatinya, maka pujian tersebut tidaklah haram dan tidaklah pula makruh, ya. Apa-apa pun ianya berbalik kepada hati, yang mana kita tidak tahu. Allah lah yang mengetahui isi hati seseorang itu, ya. Jadi sekiranya orang itu memang selayaknya dia dipuji dan kita tahu dia mempunyai pengetahuan ilmu agama yang benar, ya, dan dia tidak mudah ya difitnah oleh bisikan-bisikan syaitan yang akhirnya di dalam hatinya itu melahirkan sikap riya, ujub, takabur dan sebagainya, maka orang-orang begini aman untuk kita memberikan pujian kepadanya, ya. Tetapi kalau sekiranya orang yang kita puji itu, kita khawatirkan termakan oleh perkara-perkara yang tersebut tadi itu, maka sangat makruh untuk kita memuji di hadapannya, ya. Jadi yang terbaik adalah daripada kita memuji dia dan akhirnya menjadikan musibah kepada dia, maka lebih baik untuk kita mendoakan kebaikan untuk dia, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, yang mana di antara syarat amalan diterima itu adalah terletak kepada dua syarat utama, ya, yang mana Allah mengatakan syarat amalan diterima, ibadah diterima itu adalah ikhlas dan sesuai tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah yang tidak ikhlas atau yang ditujukan kepada selain Allah adalah terlarang, meskipun hanya sekadar untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya. Tetapi kalau kita lihat sebahagian kaum muslimin ni ramai yang gemar beribadat dan beramal soleh, yang mana dia betul-betul niatkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah. Tetapi apabila manusia memujinya, maka itu tidaklah menjadikan ianya riak. Inilah yang dikatakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah ditanya, ya, tentang seseorang yang bagaimana jika ada orang yang melakukan amal baik kemudian dia dipuji oleh masyarakat. Jadi kita lihat apakah jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap soalan begini, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, artinya itu adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, ya. Maka hendaknya kita sebagai setiap orang Muslim ini, ya, sepatutnya kita kena sentiasa suka beribadat, beramal soleh hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan sama ada kita dipuji atau kita tidak dipuji oleh manusia, tidak akan mempengaruhi niat dan kualiti ibadah kita. Kerana ibadah sepatutnya kita hanya tujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita tujukan kepada manusia, ya, dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan diperlihat orang, ya, kita suka mendengar puji-pujian orang dan sebagainya itu, ya. Yang mana saya kira eloklah kita mengambil contoh apa yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila beliau dipuji, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, apabila beliau dipuji maka beliau akan berdoa kepada Allah dengan memohon, "Ya Allah, janganlah Engkau mengazabku dengan pujian-pujian mereka ini, tetapi jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka perkatakan," iaitu pujian-pujian orang-orang terhadap beliau, ya. Maka dia berdoa kepada Allah sebegini. Seharusnya kita juga mengambil contoh. Apabila kita dipuji, ya, jangan kita lupa diri, jangan kita akhirnya mensandarkan segala pujian itu memang kita layak menerima di atas kehebatan kita, kebijaksanaan kita dan sebagainya. Inilah yang disukai oleh syaitan dan iblis, ya, yang mana mereka akan segera membisikkan dalam hati kita, sesungguhnya kita memang hebat, ya. Inilah akhirnya memakan segala amal-amal soleh kita. Malahan seperti mana yang pernah kita kongsi dahulu, sikap-sikap begini merupakan pembatal kepada amal-amal soleh kita, ya. Sebaliknya kita contohi bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dia bimbang, ya, dia mohon kepada Allah agar Allah tidak mengazabnya dengan pujian-pujian manusia terhadapnya. Kerana bimbang sekiranya terselit timbul di dalam hati kita perasaan-perasaan yang tidak sepatutnya tadi, ya, yang bagaimana kita katakan tadi. Tetapi dia memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan dia lebih baik daripada apa yang diperkatakan orang, lebih baik daripada pujian-pujian yang orang berikan kepadanya. Kerana sesungguhnya orang ramai tidak tahu, orang hanya melihat dari segi luaran sahaja, ya. Mungkin saja kita terlihat oleh orang pada waktu-waktu yang tertentu, dilihat kita macam sangat bagus, berakhlak mulia dan sebagainya, tetapi mungkin di belakang masyarakat kita masih juga ada lagi sifat-sifat yang tercela, ya, kerana kita ini tidaklah maksum, ya, kita tidak terpelihara daripada kemaksiatan seterusnya, hatta kecil ataupun besar, ya. Maka eloklah untuk kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita jauh lebih baik daripada apa yang dipuji manusia terhadap kita, ya. Wallahu alam, semoga ianya memberi manfaat kepada kita dan semoga kita dijauhkan daripada bisikan-bisikan syaitan ini, akhirnya merosakkan hati kita, merosakkan segala amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita yang pada awalnya kita lakukan ikhlas kerana Allah, tetapi datangnya pujian-pujian manusia membuatkan kita lupa diri, ya. Saya kira setakat itu saja untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.